Baiklah, kita akan sambung kepada faktor-faktor persekitaran yang akan mempengaruhi kadar fotosintesis. Jadi ada beberapa faktor. Pertama, kepekatan gas karbon dioksida. Kedua, keamatan cahaya. Ketiga, suhu. Ketiga, suhu Okey, jadi di sini kita dah belajar ada mekanisme fotosintesis, ada dua peringkat utama. Satu, tindak balas bersandarkan cahaya, yang mana ia akan memerlukan keamatan cahaya. Jadi apabila peningkatan keamatan cahaya, maka akan dapat meningkatkan kadar fotosintesis. Pada titik P, tengok sini yang Q mula-mula ni. Graf 1, bukan Q sini. Graf 1. Pada titik P kita nampak kadar fotosintesis menjadi malar pada kepekatan 0.03% karbon dioksida. Okey, kenapa dia menjadi malar walaupun kita tambahkan keamatan cahaya ni? Kerana kita tambahkan keamatan cahaya, tapi kita tak tambahkan kepekatan CO2. Jadi pada satu tahap, apabila keamatan cahaya meningkat, kadar fotosintesis akan meningkat. Tetapi pada satu tahap, ia akan menjadi malar. Kenapa? Kerana ada faktor lain sebagai faktor pengehat. Dalam kes ini, iaitu kita tak naikkan kepekatan CO2 kan? Okey. Tapi bila kita naikkan kepekatan CO2 kepada 0.13%, kita nampak kadar fotosintesis meningkat. Tetapi di sini pada satu tahap ia akan menjadi malar juga. Kenapa? Kerana ada faktor lain sebagai faktor pengehat, iaitu faktor kepekatan karbon dioksida. Okey, jadi kat sini teacher minta maaf typing error ni yang dekat keamatan cahaya ni. Kerana pada sini ni faktor lain sebagai faktor pengehat itu adalah ni. Inilah sepatutnya sini kepekatan CO2 Sekejap teacher tulis. Sepatutnya adalah kepekatan CO2 kerana kepekatan CO2 menjadi faktor pengehat ni. Kepekatan CO2 menjadi faktor pengehat. Maksudnya di sini, apabila meningkat keamatan cahaya, kadar fotosintesis akan meningkat. Sehinggalah ia akan menjadi malar. Kenapa jadi malar? Kerana faktor lain menjadi faktor pengehat. Iaitu contohnya seperti kepekatan CO2. Okey, kemudian kita belajar. Kadar tindak balas tidak bersandarkan cahaya, dia ada bahan mentah yang digunakan sebagai CO2. Jadi apabila peningkatan gas karbon dioksida, maka kadar fotosintesis akan meningkat. Ni kan, bila kepekatan gas karbon dioksida meningkat, kadar fotosintesis akan meningkat. Dia nak masuk ke okey, apabila kepekatan gas karbon dioksida ni dia meningkat, kadar fotosintesis akan meningkat. Tetapi pada satu tahap ia akan menjadi malar. Kenapa? Kerana pada waktu ni apabila kepekatan CO2 meningkat selepas titik P ni, kadar fotosintesis tidak berubah menjadi malar. Kenapa? Kerana keamatan cahaya menjadi faktor pengehat. Kita tambahkan kepekatan gas CO2 tapi kita tak tambahkan keamatan cahaya. So pada tahap ini keamatan cahaya akan menjadi faktor pengehat. Untuk suhu pula sekarang kita malarkan suhu. Suhu dulu sama. Yang ini keamatan cahaya tinggi. Yang ini keamatan cahaya rendah. Okey Jadi apabila kepekatan gas karbon dioksida ditingkatkan,
kadar fotosintesis akan meningkat sehingga pada satu tahap ia akan menjadi malar. Kenapa? Kerana faktor keamatan cahaya menjadi faktor penghat. Okey, lagi suhu. Peningkatan suhu akan meningkatkan kadar fotosintesis sehinggalah suhu optimum. Biasanya suhu optimum tu lebih kurang 37 darjah Celsius. Okey, minta maaf untuk yang 37 tu untuk enzim, kebanyakan enzim lain. Tapi kalau untuk kadar fotosintesis ni, suhu optimum ialah lebih kurang 25 hingga 30 darjah Celsius. Okey, jadi apabila suhu tu melebihi suhu optimum, suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan enzim fotosintesis ternyah asli. Kita belajar tadi kan, fotosintesis ada melibatkan enzim fotosintesis. Bila enzim ni ternyah asli, nanti kita akan belajar pasal enzim ni bab seterusnya. Macam mana enzim tu ternyah asli. Tapi perkataan yang teacher boleh guna musnah lah. Enzim musnah, tapi tak tepat. Yang tepat ialah enzim ternyah asli. Di mana nanti bab seterusnya kamu akan belajar enzim ni dia ada tapak aktif. Kalau suhu terlalu tinggi, ia akan menyebabkan tapak aktif itu musnah. Tak apa, nanti kita akan belajar. Bila enzim ternyah asli, maka fotosintesis akan berhenti. Nampak kan zero ni. Kadar fotosintesis zero, kosong pada suhu 40 darjah Celsius. Kerana telah melebihi suhu optimum. Okey. Jadi mengapakah daun berklorofil berwarna hijau? Kerana apabila cahaya melalui klorofil, kebanyakan cahaya yang berwarna biru dan merah akan diserap, manakala warna hijau pula dipantulkan. Oleh yang demikian, mata kita hanya dapat melihat warna hijau pada daun yang mengandungi klorofil. Okey, ni Rajah 2.27. Jadi homework kamu buat praktis formatif 2.4 muka surat 52. Okey.